يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، يا مقسط يا جميع، يا غني يا مغني، يا منيع يا ضار، يا نفيع يا نور، يا هادي يا بديع، يا بقي يا وريث، يا رشيد يا صبور، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك، يا قدوس يا سلام، يا مؤمن يا مهيمن، يا عزيز يا جبار، يا متكبر يا خالق، يا بارئ يا مصور، يا غفار يا قهار، يا وهاب يا رزاق، يا فتاح يا عليم، يا قبيض يا بسيط، يا خفيض يا رفيع، يا معيز يا مذير، يا سميع يا بصير، يا حكم يا عدل، يا لطيف يا خبير، يا حليم يا عظيم، يا غفور يا شكور، يا علي يا كبير، يا حفيظ يا مقيم، يا حسيب يا جليل، يا كريم يا رقيب، يا مجيب يا وسيع، يا حكيم يا ودود، يا مجيد يا بعيث، يا شهيد يا حق، يا وكيل يا قوي، يا متين يا ولي، يا حميد يا محسن، يا مبدي يا معيد، يا محيي يا مميت، يا حي يا قيوم، يا وجيد يا مجيد، يا وحيد يا أحد، يا صمد يا قادر يا مقتدر، يا مقدم يا مؤخر، يا أول يا أخير، يا ظهير يا بطين، يا ولي يا متعالي، يا بر يا تواب، يا منتقم يا عفو يا رؤوف، يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، يا مقسط يا جميع، يا غني يا مغني، يا منيع يا ضار، يا نفيع يا نور، يا هادي يا بديع، يا بقي يا وريث، يا رشيد يا صبور، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك، يا قدوس يا سلام،
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alright, pertama-tama marilah kita bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama lagi pada hari ini, hari Selasa 15 Jun. Alright, jam 9 pagi, alhamdulillah sekali lagi kita dapat bersama-sama. Alright, dan seperti yang kita maklum, sesi pagi ini kita ada topik yang menarik, insya-Allah. Alright, dan topik yang saya rasa kena dengan keadaan perniagaan pada ketika ini, di mana I think cash flow ni adalah satu perkara yang menjadi satu bahan yang perlu diberikan perhatian oleh peniaga, usahawan, sebab dalam keadaan macam ni kan, memang kita punya keadaan kewangan tu dia macam tight tau, cash flow kita. Jadi macam mana kita nak menjadikan cash flow kita ni lebih baik, itu topik dalam segmen ilmu nanti, jam pukul 9.30 nanti, insya-Allah. Jadi kita marilah sama-sama kita apa kita buat sekarang, kita just share benda ni dengan member-member kita, rakan-rakan kita, dengan sahabat-sahabat kita yang sama-sama kita nak bersembang, pada pagi ni. Di Singapura ni nampaknya dia tak cerah macam semalam. Semalam kan cerah kan, hari ni dia macam mendung sikit, kemungkinan akan hujan. Kemungkinan akan hujan. Tempat anda macam mana? Boleh tak komen tempat awak ni macam mana sekarang? Apa keadaan? Adakah mendung ke, hujan ke, panas ke, macam mana? Alright. Sambil tu kita raikan kedatangan siapa ni? Zurin, Kak Zurin yang ada kat sini. Dia cakap alhamdulillah Kak Zurin dapat bersama. Hayati Yahya, dia cakap best. Alright, very good, thank you very much. Dan juga dia bagi salam, Waalaikumsalam Hayati Yahya. Dan siapa lagi ada kat sini, boleh je komen awak keadaan di tempat awak ni macam mana kan. Sambil tu seperti biasa, yang dah tahu abu-abu yang memang geng dengan saya ni, apa yang saya suka adalah tekan love banyak-banyak. Sambil tekan love tu kita pun beristighfar, kita bertahmid, kita kita mengucapkan salam, kita macam-macam. Kita boleh actually menggunakan teknik tekan love dan kita sambil tu berzikir. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat pahala daripada apa yang kita lakukan. Dan juga jangan lupa kita tag member-member kita kan, tag rakan-rakan kita. Boleh tak macam awak tag a few people yang awak kenal, supaya mungkin mereka juga dapat bersama-sama dengan kita. Dan juga share kita punya live ni kepada member-member yang mungkin kita boleh share lah, insya-Allah. Dan hari ni Abang Abu rasa lebih better daripada hari-hari sebelumnya, kerana alhamdulillah, walaupun masih ada lagi batuk-batuk kat dalam tu, tapi alhamdulillah dapat saya memberikan komitmen 100%, insya-Allah. Mudah-mudahan supaya saya nak hari ni kalau boleh kita less ataupun kita tak ada terus batuk-batuk ni, insya-Allah. Right. Okey, kita nak juga raikan Syamir Syamir, dia cakap salam bosku. Salam bosku, Allahu akbar. Okey, terima kasih Syamir kerana pagi-pagi juga support untuk datang tengok-tengok adik-beradik kita ni kan. Kita sambil tu kita berukhuwah dan juga kita dapat sesi-sesi ataupun tips and tricks and tentang banyak benda yang kita nak kongsikan hari ni, insya-Allah. Alright. Kita ada Nur Syahidah, Assalamualaikum. Cuaca kat Melaka cerah, alhamdulillah, best. Okey, Melaka cerah. Siapa lagi, daripada mana lagi? Siapa lagi dan tempat awak? Boleh tak komen macam mana keadaan di tempat awak? Saya nak just tahu saja sambil mencari apa berita-berita pada hari ini, berita-berita yang menyeronokkan ataupun berita-berita yang mungkin boleh kita kongsikan. Ada tak berita yang korang rasa korang boleh kongsikan dengan Abang Abu dan juga adik-beradik kat sini, supaya bila awak bagi je topik ni, nanti saya boleh macam fikir-fikirkan apa kita nak sembang. Dan kita ada Nur Kasih dia cakap salam AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah siapkan air sebab batuk ni kalau kita tak dia reda kan, nanti mungkin batuk. Okey, so satu orang je yang cerita pasal tempat dia, yang lain ni kau cuba komen, kenapa lah korang ni macam
malas betul nak komen. Cuba komen sikit kan. Jadikan benda ni macam interaktif sikit kan. Memang korang tak suka kan. Ada yang kadang-kadang dia benci tau. Alah, sudahlah, malas lah kan. Sometimes kita kena melawan juga. Sambil-sambil tu kita boleh komen, kita boleh tag dan tekan love. At least sekurang-kurangnya tekan love banyak-banyak. Tekan love sambil kita buat something. Alright. Okay, dari segi COVID saya rasa di Singapura dia spike balik lah. Dia macam meningkat sikit daripada sebelumnya. Kita dah kes dah 2 digit sekarang ni, dah 24 latest lah semalam saya dengar anak saya cakap 24 kes sudah pun berada di Singapura. Jadi mudah-mudahan kita kena jaga walaupun Singapura telah melonggarkan sedikit SOP di mana kita sekarang ni boleh berkumpul 5 orang, cuma belum dibuka tempat makan apa tu semua, belum lagi. Tapi kita boleh berjumpa 5 orang, kita boleh pergi rumah, kita boleh pergi office 5 orang jadi semalam pun saya tengok ramai yang dah mula jumpa member-member lama kan. Sebab dia orang rasa macam lama sangat tak jumpa and all those stuff. Okay, Nur Kasih dia cakap Alustar cuaca elok. Alright, okay, Alustar. Jadi Nur Kasih ni daripada Alustar dan kita ada Melaka. Melaka 116 kes hari ni. Dia meningkat ke menurun Syahidah? Dia meningkat ke dia menurun? 116 kes di Melaka. Melaka 116 kes. Di negeri-negeri lain macam mana? Yang KL, Selangor memang top lah kan, masih top lagi, tapi dah kurang daripada sebelumnya. Semalam dah cecah 4,000 ke bawah, maksudnya dah 4,000 lah dia cecah nombor 4. So daripada 8, 7 ke 6, so dia bermain sekejap dekat 6, dia turun 5, dia naik 6 balik. Lepas ni sekarang Alhamdulillah dia dah ke 4 4 lebih. Mudah-mudahan dia terus turun dan kes pulih pula terus meningkat. Itu satu petanda baik lah untuk semua kita mudah-mudahan momentum tu akan berterusan. Okey, sambil-sambil tu boleh juga awak nak tanya soalan ke ataupun kita nak cuba macam untuk pagi ni, di pagi ni santai tau. Sebelum topik hari ni 9.30 kita ada segmen lah. So segmen ilmu ni 9.30 dan of course strategi cash flow di waktu krisis ni kita akan bincangkan pada 9.30 nanti. Tapi sekarang ni definitely kita nak macam bersembang, bersantai Alright, bagus kan. Menurun kluster kilang hari ni, tak tahu sebab ada kluster baru kat pasar 15 peniaga positif semalam Okey, Nur Syahidah cakap dekat Melaka menurun kes-kes dia. Alright, Assalamualaikum, selamat pagi Zul, apa khabar Zul? Okey, Zul Apple dia cakap dia cakap apa ni, kes kat Bangi bang, kes COVID macam mana, dah okey ke? Alright, kes di Singapura dia macam okey, tapi dalam konteks Singapura dia tinggilah. Sebab semalam je ada dekat 19 kes. So pada Singapura ni 19 kes ni terlampau tinggi. Jadi dia akan terus buat measure dan baru kita actually longgarkan SOP daripada 2 orang yang boleh berjumpa, sekarang kita dah boleh jadi 5 orang. Alright, 5 orang. Itu satu positivity. Itulah, masih batuk sikit lagi insya-Allah, tapi lebih baiklah daripada sebelum-sebelum ni. Mudah-mudahan terus Allah akan berikan kesembuhan dengan cepat lah insya-Allah. Alright. So okey, Zul semua diorang ni macam tak nak berbual dengan aku lah. Maksudnya diorang tak nak komen. Aku pun macam tak tahulah, sebab bila aku cakap bersorang ni, kalau macam radio tak apa tau, aku cakap sorang-sorang. Ini kan korang boleh tengok aku dan korang boleh komen. So aku lebih suka kalau macam ada interactive two ways lah. Ada tak topik yang Zul rasa kita nak sembang-sembang sekejap, lepas tu dalam segmen ilmu nanti saya akan share 3 strategi cash flow di waktu krisis. Apa yang kita nak kena buat sebagai seorang peniaga, entrepreneur ataupun business owner ni, apa strategi yang kita boleh buat. Saya nak bagi 3 lah. Dia ada banyak, tapi kita bagi 3 yang practically, yang kita boleh buat immediately dalam apa business pun. Itu saya akan kongsikan sebentar lagi. Tapi sekarang sebelum tu mungkin soalan ke, ataupun kita cerita certain topik ke, supaya dia lebih menarik tau, lebih interaktif sikit kan. Sebab kalau tak dia macam bosan lah. Aku ni tak geti lah berbual macam seorang-seorang macam ni kan.
Selalu saya suka sangat interaktif tau. Seorang-seorang ni dia buat macam saya buntu. Nak berbual pun macam buntu sikit. Jadi saya perlukan sokongan awak ni semua untuk bangkitkan saya punya saya punya semangat untuk nak berbual ni. Mungkin ada tak benda yang korang nak just tanya ke, ataupun just nak share ke, atau kita bagi satu topik ke, ya babu berbual lah pasal topik ni ke. Kalau boleh topik yang santai lah, sebab bab ilmu tu kita cerita pasal bisnes, duit semua kan. Come on. Kita ada Abang G, Awang Jidin pun ada kat sini. Alright, apa lagi? Okey, AA dah blast ke? Dah breakfast ke kan? Breakfast Saya pagi, saya hari ni breakfast saya bread dengan margarine kan. Bread dengan margarine plantar lah kan. Sebab saya buatkan untuk anak saya, sebab anak saya pergi kerja, dia dah mula mengajar, jadi dia pergi, jadi saya siapkan. Anak nombor 2 Asyik pula dia ada appointment dekat hospital, so dia pergi hospital. Jadi saya siapkan bread lah. Bread, lepas tu saya pun makan lah. Saya makan lah. Itulah breakfast saya. Breakfast korang macam mana? Siapa breakfast apa hari ni? Boleh tak macam share benda yang simple aku tanya? Cuba kita interaktif sikit. Janganlah kau buat aku macam ni. Aku ni macam aduh, lepas tu tekan share banyak-banyak. Kejap saya lowkan sikit. Okay, dah kembali. Okay, ni ada good. Okay, good father Allahu Akbar. Amin, amin. Okay, kita nak tanya Abang Zul ni. Bila dalam keadaan COVID sekarang, okay, memang jam nak buat planning bang. Tapi pada pandangan saya, perkara terbaik sekarang ialah kita cuba explore dunia business online. Alright? I think saya sangat setuju dengan benda ni. Bukan explore saja tau, kita dah kena memang be part of this online punya businesses. Maksudnya kita kena, alright, tak boleh lagi kita cakap tak boleh lah, apalah tu semua tak boleh. So memang kena memang memang kena like be part of online. Abang Abu sendiri pun banyak belajar sekarang. Banyak saya belajar pasal online ni. Dan satu benda yang saya betul-betul grab adalah saya punya online Zoom. Online dalam Zoom ni saya betul-betul really grab it, dan saya mula jadikan dia sebagai satu sumber yang penting untuk saya dalam bisnes. Tu saya buat email punya konsep yang dinamakan email marketing juga saya grab. Sekarang baru ni saya sedang juga belajar mengenai affiliates kan, affiliates punya marketing, juga membina affiliates. Tu saya sedang really learning lah something. Of course saya juga buat video marketing dulu, tapi yang consider macam ni saya dah kira macam video marketing lah. Saya tak perlu buat yang ramai orang buat tu kan. Saya tak perlu buat, saya just like focus on kat sini. Alright, untungnya anak-anak saya breakfast burger with fries dan brew coffee brew coffee ni best. Saya pun suka brew coffee. Dah buat banyak sharing ilmu for personal branding. Bagus. Alright, very good. Bagus. Zul Apple dia personal branding alright, good. Saya breakfast spaghetti bolognese homemade je. Okey lah tu kan. Bagus lah kan. Yang penting kita dapat breakfast. Okey Zul, apa lagi Zul kita nak bincang ni? InsyaAllah coming ni saya buat online shop saya, tetapi untuk sementara ni saya fokus pada community saya dulu. Alright, it doesn't matter kan, as long you dah part of it. Zaz ataupun nama sepenuhnya Zul Apple Online Shop. Okey, boleh dia macam Zara lah, apalah. Okey lah. Semoga Allah terus memberikan kejayaan yang luar biasa kepada Zul Apple kita dengan dia punya inisiatif Zaus. Dia macam bunyi Jaws. Okay, tahniah yang lain semua boleh juga share you punya bisnes apa yang buat.
supaya mungkin adik-beradik yang lain kat sini yang datang ni boleh juga kan, mungkin bila kita dengar aku ni sebenarnya nak tahu dah pasal benda ni, jadi dia boleh contact awak. Jadi mungkin awak boleh ceritakan juga, komen kat sini apa awak buat. Apa awak buat, maksudnya just cerita benda tu. Janganlah kau ambil pula kau spam dengan kau punya promotion, tak. Just cerita apa yang sebenarnya kau orang buat kan. So at least the others yang sama-sama dalam sesi ni dia dapat tahulah. Okey. Kita ada soalan. Nak tanya berapa lama masa yang diperlukan untuk kita bijak marketing bagi zero beginner macam saya. Okey. Dia sebenarnya terpulang pada kita. Berapa lama masa, that's all terpulang. Berapa committed are we kan. Ada orang ni, lepas tu kita kena tahu target market kita kan, kita kena belajar pasal target market, dan daripada target market kita tahu apa yang dia nak. Marketing ni dia sebenarnya satu skill. Dia bukanlah dia main blast saja ataupun dia main buat poster, dia buat, tak. Dia kena faham apa customer kita nak. So bila kita dah tahu apa yang dia nak, dia mesti ada dua benda. Satu, dia nak something untuk dia punya pleasure, something yang dia ada masalah yang kita nak selesaikan. Kalau kita tahu exactly apa masalah dia, maka itu jadi marketing yang paling mudah. Sebab apa? Kita tahu apa yang dia nak dan kita bagi tahu kita ada benda yang dia nak. Jadi senang orang tu akan communicate dengan kita, orang tu terus attract. So ini menunjukkan macam mana kita nak faham target market tu sebelum kita buat marketing tadi. Jadi pada Abu, marketing ni dia tak ada masa, dia kena berterusan. Marketing ni dia tak adalah macam had masa aku market lepas tu aku diam. Tak, marketing ni adalah aktiviti harian. Setiap hari kita kena buat marketing. Macam apa Abang Abu buat sekarang ni? Walaupun saya tak peduli tau. Saya tak peduli sebab saya dapat dua benda dengan benda yang saya buat ni. Satu, saya marketkan diri saya dengan melalui live ni kan. Saya marketkan diri saya. Dua, saya tinggalkan satu ilmu dalam bentuk video yang mungkin akan diguna pakai, akan ditengok, akan dikongsi. Jadi kat situ saya dapat juga amal jariah saya kan. So bila saya buat benda ni setiap hari, dia konsep saya memang nak buat amal jariah, tapi at the same time it's become marketing. Sebab tu marketing bukan benda yang kita buat ada tempo, alright? Dia berterusan. Sebab marketing ni bukan satu benda, marketing ni seluruhnya kan. Ini pun marketing, saya bercakap tu marketing, saya buat poster marketing, saya berjumpa dengan orang marketing kan. Saya benda-benda macam. Jadi marketing ni dia adalah benda yang berterusan, dia tak ada time slot. Tu kena faham lah. Jadi bila kita faham benda tu, jadi senang sikit. Right? Orang beginner lagi lah, banyak kita kena macam konsistensi kan, kena buat dan jangan terasa macam jangan terasa tersentap ataupun rasa macam stres ataupun rasa macam nak give up. Jangan, just keep on doing. Alright, jangan mengharapkan daripada manusia. So always ingat kalau kita nak berterusan dalam satu krisis ataupun kita nak berterusan dalam satu negativity, maka jangan berharap pada manusia. Kita terus buat dan buat. Sebab yang bagi kita segala-galanya Allah. Jadi kita tak perlu nak risau, right? So itu yang Abang boleh nasihatkan macam pada siapa tadi? Siapa yang tadi tanya? Kejap. Nur Syahidah. Alright. Okay. Salam morning AA yang handsome. Allahu Akbar. Aku tunggu je siapa yang nak cakap ni kan, supaya aku boleh bagi tepukan. So sebab perkataan handsome tu akan automatic dia macam ada terus tepuk. Terima kasih kepada Mafiza kerana menggunakan perkataan tu tadi. Saya sedang usaha belajar live untuk kelas masakan. Please buat, okey. Yati buat Yati hari-hari, ataupun ada mungkin kalau rasa hari-hari tu terlampau overwhelming kan, sebab bukan semua orang boleh buat hari-hari, sebab dia kena ada content, dia kena nak cakap satu benda, dia kena ada something yang orang nak dengar kan. Jadi nak hari-hari ni dia mungkin pada orang yang mula ni dia mungkin rasa macam tertekan pula. Jangan pula kita buat benda ni stres lah kita tak buat. Jadi mungkin ni boleh start satu hari ataupun 2 hari dalam seminggu, buat saja, siapkan satu konten yang kita nak masak ke apa, buat. Alright, dan masakan ni memang senang, orang akan mula datang. Okey, saya nak belajar, saya sedang belajar. Actually bagus. Alright, okey, belajar bagus, buat saja. Cara nak belajar live ni dia buat. Kan, you belajar macam mana pun, selagi you tak buat, you tak akan dapat dia punya feel tau. Sebab mungkin kita belajar, tapi bila kita buat nanti ada je silap, ada je benda yang tak betul, ada yang benda yang kita boleh improve dan sebagainya.
Alright, jadi pastikan teruskan buat benda tu. Alright, very good. Saya ucapkan tahniah kita berikan tepukan ataupun semangat kepada Hayati kerana dia mengambil inisiatif dan cabar diri dia. Alright. Okey ni Zul cakap apa? Saya respect pada Abang Bu sebab dia konsisten untuk video live dia pada pagi setiap hari. Abang memang inspired saya. Alright, buat je. Sebab kita ni bila kita buat ni, kita buat sebab tujuan kita tau. Apa sal kita buat? Bila itu ada dalam diri kita, maka kita akan buat. Kan? Sebab tu tujuan kita. Kenapa kita nak buat benda ni? Adakah untuk kita nak dapat populariti ataupun nak dapat like yang banyak ataupun view yang banyak? Kalau itu kita punya tujuan, mungkin dah lama saya dah leave benda ni. Sebab saya punya viewer bukanlah beribu-ribu dan saya tak buat marketing macam tu. Saya just buat benda ni sebab saya nak buat benda something untuk saya tinggalkan dan saya nak kongsi ilmu, dan juga saya nak make myself available pada orang-orang yang ada isu-isu pasal duit. Okey, saya pula inspired by ustaz saya tau. Ustaz saya ni pagi kuliah subuh setiap hari ada, kuliah maghrib setiap hari kuliah maghrib, termasuk Sabtu Ahad semua tau. Sabtu Ahad pula dan Jumaat ada kuliah duha, ada rancangan pagi dengan orang lain. Jadi saya nampak ustaz saya ni macam dia buat je kan. Dan dia tak mengharapkan benda-benda, tapi Allah ni kan dia nak sampaikan. Jadi dia punya viewer memang 1,500, 1,600 kan, yang memang best kan. Itu yang saya respect. Walaupun pada permulaannya kan ustaz tak buat macam tu, tapi sekarang dan bila kita tengok kenapa dia buat, adakah untuk dapat view tu? Dia tak. Dia nak sampaikan dakwah dia. Dia sampaikan dakwah dia dengan niat macam tu, Allah permudahkan perjalanan tu. Kan? Jadi kita buat je. Dan takdir ni sebenarnya Allah dah takdirkan. Kan? Kalau kita hari ni ada 80,000 orang, 80,000 orang je lah yang tengok. Kan? Tu dia takdirkan. Jadi kita jangan risau dengan benda tu. Itu adalah takdir Allah. Kita buat apa yang kita mampu dan kita just let go. Jangan letakkan dunia dalam hati kita supaya kerana kita akan kecewa. Kan, letak je aku nak capai ni dan kita terus buat, dan bila tak capai kita akan kecewa. Tapi kalau kita di-attach aku buat kerana Allah dan dapat tak dapat aku terima apa saja yang Allah nak bagi, aku nak buat kerana Allah. So bila kita ada letak benda tu, you akan jadi energized. Boleh Allahu Akbar. Okey, saya seorang terapis di waktu PKP taklim mengurut. Now but buat morfologi analisa darah untuk siapa saja dengan harga yang rendah. Alhamdulillah, sebelum PKP dah bersedia buat 2 atau 3 hobi yang boleh dijadikan job waktu pandemik. AA yang ajar. Saya sentiasa berkebun, share ilmu. Share ilmu dengan semua orang, sedekah satu bunga pada sesiapa saja. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah terus merahmati segala apa yang sedang dilakukan oleh sedari kita, adik-adik kita ni, Mafiza. Mudah-mudahan Allah akan terus memberikan yang terbaik. Bagus ni kan dapat kita share. Alright, so bagi yang nak buat tekanan darah, nak check, boleh contact Mafiza. Alright, kita ada Syamir. Okey, Syamir ni pula dia dalam bidang tailoring. Alright, dia tailor, dia buat suit dan shirt. Sekarang buat marketing for food business kan. Walaupun suit dan shirt tu satu trend yang sebenarnya untuk Syamir sendiri dia berkurangan, sebab Singapore ni kita rely on turis. Jadi Syamir punya business pun pada turis. Tapi disebabkan Syamir cuba mendapatkan satu benda yang dia kena buat untuk dia meneruskan dia punya perjuangan dalam bisnes ni. So dia buat food business marketing. Alright, very good. Alhamdulillah. Terima kasih AA. Okay, very good. Yati cakap. Dan okay, tepukan tadi. Alright, Mafiza. Syahidah dia diam je, dia tak tahu apa dia nak cakap. Cuba korang share dengan member-member sebelum 9.30 ni. Kan, cuba share kita punya live ni pada member-member, sebab 9.30 kita nak cerita pasal 3 strategi cash flow di waktu krisis ni. Alright, kita nak cerita dah tinggal lagi 5 minit Alright, now kita kena accept juga TikTok dan juga Instagram Reel. Mula-mula tu jam juga, tapi sekarang macam kena rajin buat short video ni. Alright, terpulang. Kalau you rasa benda tu you nak juga utilize, tak ada masalah. Tapi bila sesuatu tu biar konsisten. Kalau tak, kita jangan buat kan, sebab dia akan mencederakan kita punya image. Saya dah try banyak benda dan ada benda memang saya tak boleh konsisten sebab saya tak ada masa dan saya tak ada team yang sebenarnya menjaga semua media saya ni, tak ada. Sebab tujuan saya pun bukan untuk tu. Jadi saya tak dapat, tapi saya cubalah nak buat.
Tapi dia macam tak jadi konsisten sangat. Jadi saya biarkan dulu, saya cuba cari mungkin benda lain yang saya boleh buat dengan benda-benda lain tadi. Mungkin TikTok saya tak langsung masuk saya, sebab macam banyak sangat lah babe kan. So I thought it's okay lah, tak apalah. Mungkin aku tak tahu dan aku tak nak tahulah. Biarlah benda tu kan. Tak apalah orang cakap aku ni kampung ke apa ke, doesn't matter, I'm not interested. It's not about interested, I don't have the time to explore. Nanti bila mungkin ada masa saya akan explore juga. Macam sekarang Instagram tu pun kita tak pakai, tak buat apa-apa. Saya cuba kan. Jadi pada saya it's about like select your thing and be consistent in what you do. Kalau you macam consistent sangat pada kita, then definitely like you can do a lot of thing. Alright, thank you Zul for that. So ini juga menunjukkan bahawa kita kena explore banyak dan cuba tekan love banyak-banyak. Kalau kau tak nak share, kau tak nak tag member-member kau, at least tekanlah love tu kan, supaya kita boleh macam teruskan topik untuk hari ni. Topik untuk hari ni macam 3 strategi cash flow di waktu krisis. Alright, yang kita nak bincangkan sebentar lagi. Alright, tapi sebelum saya nak macam masuk ke bab tu, ada tak soalan yang mungkin diorang ada rasa nak tanya saya? Ada tak soalan? Ada tak certain questions yang mungkin bermain di fikiran awak ni nak tanya kat Abang Abu, ada tak? Alright, thank you Syamil. Syamil dia cakap share. Alright, thank you. Yang lain, ada tak soalan sebelum kita nak mula bincang sesi pada hari ini? Thank you Siti Fatimah datang, salam AA and the rest. Suhaimi baru masuk, dia tak tahu dia kerja ke atau dia dah balik kerja ke. Aku tak tahu. Kau kat mana ni Suhaimi? Kau dah kerja ke, kau baru balik ke, apa cerita? Cuba cerita sikit. Jangan datang-datang terus senyap. Lagi cerita sikit. Dan terima kasih kepada yang tekan love banyak. Saya dah nampak macam love meningkat. Tapi love tak seperti biasa, dah setengah jam tapi kita masih dekat 200. Saya sangat macam itulah, mengharapkan sangat love. Memang untuk benda ni memang aku mengharapkan love. Kau tekan love banyak-banyak. Alright, okay. Cuti seminggu. Oh, cuti seminggu. Alamak, sedap lah kau. Cuti seminggu, tidur lah. Alright, apa perkara basic yang perlu kita ada dalam proses belajar? Alright, dalam proses belajar, basic perkara basic saya bagi tahu 3 perkara basic Alright, ini perkara basic. Okay, first kali kita kena bersedia untuk menimba ilmu tu. Maksudnya kita kena jadi bodoh-bodohkan diri saya. Saya gunakan perkataan tu. Kita bodoh-bodohkan kita. Maksudnya kita jadi bodoh-bodoh tau. Maksudnya kita jangan tunjuk kita ni pandai, jangan tunjuk kita ni tahu semua. Kita bodoh-bodoh. Walaupun kita tahu, alright, bila orang tu cakap kita dengar dan mungkin kita dapat pandangan yang berbeza dan dijadikan kita lebih mantap. So itu yang pertama. Kedua, kita kena menghormati guru kita. Siapa yang mengajar, tak kisahlah orang tu macam mana punya ni pun, tapi bila kita belajar dengan seseorang tu, kita hormat pada guru tu. Bila hormat maksudnya kita jangan memburukkan guru tu, kita jangan cakap buruk pasal guru tu. So baru kita dapat barakah ilmu tu. Alright. So kita kena sentiasa beradab dengan guru ni. Bila kita nak belajar tu, kita kena beradab dengan guru tu, dan juga kita kena bersedia dengan cara yang betul untuk menerima ilmu tu, iaitu memberi penghormatan pada ilmu tu dengan buat persiapan yang rapi. Contohnya, kalau kita nak masuk kelas tu, kita pastikan berada di kelas, kita ada ambil nota, kita dengar, kita mula, lepas tu kita mula praktikan. Jadi ini antara 3 basic untuk kita menjadi seorang pelajar ataupun dalam proses belajar. Right, jaga benda tu, jaga adab terhadap guru, jaga adab terhadap ilmu tu sendiri, dan jadikan diri kita ni bodoh-bodoh. Jangan nak berlagak kita pandai tahu semua. Alright, nanti Allah boleh bodohkan kita. Sebab kalau orang ni yang berlagak ni, dia tahu semua ni, sebenarnya Allah akan bukakan dan nampakkan dia ni bodoh lah. Ada benda dia tak tahu, macam tu. Walaupun kita rasa kita pandai. Alright. Okay, Lina Jamie, apa khabar Lina? Terima kasihlah kerana datang. Dan apa lagi, jangan duduk diam. Just like share, just like tekan love tu banyak. Nampak sekejap je bila aku cakap je dia naik. Dah 900 lebih. Lagi sekejap kita dah capai target. Okay, kita nak topik kita kejap lagi, tapi let's see, apa pandangan Abang Abu tentang cryptocurrency? Saya dah berulang-ulang kali cakap Zul benda ni. Cryptocurrency is there to stay here. Like it's going to be staying here for quite some time because it's going to be like part of your lifestyle. Okay, because that is a technology and disruption to banking, to payment and everything. So benda tu akan ada kat sini. Okay, at this moment ni pula,
cryptocurrency sedang menjalani satu proses stabilization. Maksudnya dia sedang dalam satu proses untuk stabilize supaya dia boleh mula jadikan dia sebagai satu lifestyle sama macam internet dulu, satu masa dulu. Okey, so dalam proses ni cryptocurrency adalah bukan macam internet dulu. Internet sebenarnya dia satu satu teknologi dan dia bukan investment base, tapi orang biasa kan jadikan investment base juga masa tu pun. So cryptocurrency pula dia sebenarnya satu platform untuk juga investments. Alright, okay. Tapi dia bukan satu investment yang kita ada fundamentals, alright, pada saat ni sebab dia belum stabilize. Jadi sekarang cryptocurrency ni dia macam kalau umpamanya macam anak kita yang dah beranak ni, yang dah lahir dan dia dah mula dah stable sikit dan dia nak berjalan sekarang. So masa baru tau, proses baru nak berjalan ni, anak-anak ni dia macam bangun, dia dah boleh stabilizekan diri dia. Lepas tu dia cuba jalan kan. So bila jalan dia akan jatuh. Lepas tu dia akan bangun balik, dia akan jalan lebih cepat lagi ke ataupun lebih jauh sikit. Lepas tu mungkin dia bangun. Inilah yang sedang berlaku ketika ini. So apa maksud Abang Abu? Maksudnya ada masa-masa yang sebenarnya kalau kita tengok trend pricing dia dan sebagainya, yes, ada masa dia akan menaik dan ada masa dia akan turun, ada masa dia akan naik, ada masa, sebab dia dalam satu proses stabilization sampai satu masa dia akan mula berpegang. Dia dah pegang. Masa tu mungkin dia tak jatuh lagi. Alright, dia tak jatuh lagi. Mungkin ada yang akan mula berlari, ada yang mula berjalan, ada yang menggunakan mak bapak dia So masa tu yang kita kena perhatikan tu dah stable, tapi dalam stable mungkin dia lari-lari, dia langgar something, dan dia jatuh pun akan berlaku. Jadi itu umpamanya dia lah. Jadi sekarang ni cryptocurrency adalah satu benda yang perlu kita faham dan perlu kita juga ambil peluang-peluang dia, tapi dengan sifat berhati-hati, dengan memahami ilmu tu. Alright, jangan kita cuba nak masuk dalam benda yang kita tak faham. Alright, itu saya punya pandangan. Okey. Mafiza ni dia cerita pasal diri dia punya ni sikit. Okey, analisis penyakit ada dalam kita sambil apa jenis suplemen, boleh nampak cara life sel darah sendiri atau oksigen kurang dalam sel darah dan lain-lain. Okey, that's very good lah untuk kalau kita boleh buat benda tu. Okey, baik, terima kasih. Okey, will noted 3 perkara tu. Okey, thank you Syahidah. Okey, let's move on untuk topik kita pada hari ni. Right, ni topik kita. Right, topik kita 3 strategi cash flow di waktu krisis. Okay, 3 strategi cash flow di waktu krisis. Okay, ni last Okay, lepas ni aku nak cerita. What's in is the time wasting things that we should avoid and how we can leverage on time. Copy and paste maybe. Okay, time wasting ni dia sebenarnya terlampau banyak tumpukan masa kat dunia. Maksudnya kalau kita tengok satu hari tu, berapa banyak masa yang sebenarnya kita think of akhirat, kita so kita kena compare kat situ. So kalau kita rasa macam kita punya time untuk akhirat tu sikit dan time untuk dunia ni terlampau banyak, dan kita sedang buang masa sebenarnya. Itu konsep saya. Kan? Kalau kita ni macam sekarang kan, dia ada 2 benda boleh berlaku dalam benda yang kita buat ni. Satu, saya buat benda ni kan, dan saya mengharapkan dunia punya benda dan saya terlupa pasal akhirat, maka mungkin pada saya ini adalah wasting the time. Tapi kalau saya buat benda ni dengan saya fikir, okey, aku nak memberi manfaat dan mudah-mudahan daripada manfaat ni aku dapat juga habuan dunia dan habuan akhirat. So that you are actually like you bukan wasting your time. Walaupun awak nampak macam saya waste time, 1 jam ni saya berbual waste time tapi kalau betul-betul kita niatkan, maka ini bukan waste time. Tapi kalau saya buat benda ni tanpa ingat akhirat, maksudnya saya nak habuan dunia, saya nak orang beli produk saya nak orang join benda ni, benda tu, itu pada saya adalah masa yang rugi. Kau fikirlah sendiri apa yang aku cakap. Sebab kadang-kadang bahasa-bahasa tinggi ni dia macam sebabnya macam ni, kadang-kadang aku ni bercerita, aku tak pakai otak, aku pakai hati terus. Sebab tu mungkin aku sendiri kena fahamkan apa yang aku cakap dulu. Alright, tapi itu saya punya ni lah. So for me that is masa yang wasted. Kalau you are spending too much of time for the worldly material things, then you are wasting your time. Alright, sebab benda ni semua kan hancur. Kau beli bangunan kan, mati habis, tak ada, dan bila satu hari nanti dia akan hancur. So tapi apa yang kita spend masa untuk akhirat,
definitely akan bagi banyak kebaikan. Jadi kita tengok dalam masa kita buat sesuatu, apa niat kita, dan kita niatkan kerana Allah. Kalau kita buat satu niatkan kerana Allah, kita niatkan apa yang habuan aku dapat untuk akhirat, dan saya rasa benda-benda tu tak akan buang masa. Alright, nampak dia berbeza dia punya thoughts dia. Saya tak cakap awak buat Facebook tu, awak main Facebook ke apa, dia tak buang masa kalau buat benda tu niat kerana Allah, kan, niat untuk kebaikan. Clear tak? So that won't be a waste. Tapi kalau kita buat untuk like mendapat the worldly kind of like thing, then okay, boleh so I hope you got it okay, surah Al-As. Surah Al-As nampak yang berpesan-pesan kepada kebaikan tu orang yang tak rugi masa dia ada orang yang berpesan-pesan kepada kebaikan. So macam benda-benda macam tu, dan kesabaran. Orang yang berpesan pada kesabaran, kan, benda-benda macam tu lah. Alhamdulillah. Okay, baiklah, ini baru answer dunia dan akhirat. Okay, so let's move on untuk topik pada hari ini, seperti apa yang abang dah janjikan. Alright, okay, 3 strategi yang abang nak share pada hari ini. Alright, dan please take this as like sharing saja. Dia bukanlah satu benda yang macam aku ni terror sangat dalam benda-benda macam ni, tapi saya nak just share saja. Alright, okay, so apa yang abang nak share pada you all pada hari ini, dia ada 3 je strategi untuk kita betulkan balik kita punya financial ataupun cash flow position dalam bisnes. Okey, banyak benda yang saya kongsikan dalam ilmu wang dunia akhirat pada ketika ini dia berbentuk pada businesses dan juga orang yang nak start business and everything. Okay, now first kali, strategi yang pertama untuk kita membetulkan balik aliran tunai kita, iaitu cash flow kita dalam bisnes, adalah temporarily stop kita punya excess punya contribution, kan, excess. Contohnya basic macam simpanan tu mungkin kita dah buat, tapi mungkin kita ada juga bayar untuk something like investment. Mungkin kita sedang ambil monthly payment for unit trust contohnya. Mungkin kita ada bayar every month monthly untuk unit trust ni, untuk investment ni. So untuk bila dalam keadaan krisis, stop benda-benda tu dulu, tak payah bayar. Alright, tak payah bayar. Insurans tu lain tapi kalau insurans tu awak kena bayar. Itu pun awak sebenarnya boleh take a break juga dengan tengok cash flow yang ada, kan. Tapi kalau investment seperti yang awak buat benda monthly bayar 200, 300, 500 ataupun 1000 dalam unit trust ni, boleh stop dulu. Alright, boleh stop dulu, sebab bila awak stop benda tu, awak akan ada excess duit bayaran tu yang awak boleh gunakan untuk benda-benda yang lebih perlu. Alright, bukan saya cakap jangan bayar, cuma awak kena stop, sebab benda tu sebenarnya tak penting ketika awak dalam keadaan krisis. Alright, orang yang jual unit trust ke apa, dia akan cakap masuk, kan, bulan-bulan kena bayar, bulan-bulan masuk. Tapi awak ni kena faham, benda tu tak ada apa-apa kebaikan kalau kita punya keadaan sekarang ni pun kita susah nak whatever, dan benda tu walaupun kita bayar satu masa, kita akan stop juga. Alright, sebab tu you kena faham mana satu aku kena bayar, mana satu aku boleh temporarily stop. Bukan saya cakap stop terus. Untuk keadaan krisis ni aku kena stop. Alright, so sebab tu you kena faham apa yang perlu aku pastikan yang aku boleh stop. Clear tak? Faham Alright, kalau awak tengok kan, awak 6 bulan emergency pun tak ada, awak tak ada satu bentuk aset yang betul, tapi awak nak juga melabur dalam benda-benda macam tu, sebenarnya dia adalah satu benda yang silap. Alright, apa guna bila awak konong-konong nak melabur untuk masa depan, tapi hari ini awak punya keadaan tak betul, kan. Keadaan awak teruk whatever, dan awak konong-konong nak fikir pasal masa depan. Come on, this is something yang silap. Alright, so pastikan sebelum awak nak continue invest dalam benda-benda macam tu, alright, awak pastikan semua ni dah bayar, semua tu dah okay and everything. Sebab tu ini adalah strategi yang pertama, stop benda-benda yang sebenarnya kita boleh stop bayar. Okay
Yes, stop investment tu. Tak mau bayar kalau you punya cash flow dalam keadaan tight. Alright, that's the first one. Kedua pula, strategi kedua, ada investment ni dia tak bagi pulangan yang bagus dalam keadaan ekonomi yang memang tengah teruk. So investment awak ni pulangan dia negatif. Kan? Pulangan dia negatif. Maksudnya awak masuk katakan awak masuk 10,000, awak tengok dalam report awak dia jadi 9,000, dia jadi like macam dia tak ada bagi apa-apa pulangan. Kan? So awak check dulu bila awak bayar benda ni, pulangan dia macam mana? Kan, ada tak perlu nak invest lagi sedangkan pulangan kita tu macam ni. Lebih baik saya gunakan benda ni untuk business rolling saya. Contoh saya memang ajar macam mana kita nak bayar credit card dan sebagainya. Saya ada ajar cara bayar credit card, macam mana nak bayar double, nak bayar triple daripada minimum and everything. Tapi dalam masa keadaan awak punya financial crisis, maka awak tak perlu bayar macam tu. Awak perlu bayar minimum tu yang awak kena bayar, sebab duit lebihan tu sebenarnya awak boleh rolling untuk bisnes awak. Sebab kadang-kadang bisnes kita ni perlukan duit tu untuk menjana 20% daripada income kita. Faham tak? Dia boleh bagi let's say kita nak bayar kat sini 1,000 extra. Tapi 1,000 ni bila kita roll dalam bisnes, dia bagi pulangan 20%. Maksudnya 200. Tapi kalau kita bayar 1,000 tadi dekat credit card, mungkin kita dapat 13%. Maksudnya kita bayar 13% punya dan kita rugi 20%. Jadi lebih baik 13% ni aku bayar minimum, aku tak perlu dapat apa-apa. Maksudnya aku tak perlulah nak cepat kan. Lebihan ni aku buat benda ni sebab aku tahu dia dapat 20%. So itu maksud Abu. Jadi please look tengok balik investment kita yang hari ini tidak memberikan kita pulangan yang melebihi daripada kos pinjaman kita. Kita check balik. Right? Dan ada tak duit ni kalau kita salurkan dalam bisnes kita ni, cash flow dalam bisnes ni dia beri lebihan. So ini satu cara untuk kita memastikan kita tak ada dalam keadaan financial tightness ataupun cash flow tight. Kita tak berada dalam satu situasi cash flow yang sangat membebankan. Jadi check balik benda ni. So benda-benda ni memang selalunya orang tak fikir. Kan, orang tak fikir. Alright, so tengok balik. So sekali ulang So apa yang saya maksudkan, cash out investment ni. Jadi kalau investment yang kita letak dalam benda ni, dia memberikan kita hanya 3%, 4%. Sebaliknya kita boleh gunakan benda tu untuk menjana 20%, 30% daripada bisnes kita. Jadi kita boleh stop investment tu, kita boleh cash out. Kita boleh keluarkan investment dan kita gunakan dalam benda yang lain. Benda ni saya juga buat. Recently saya buat satu. Saya ada simpanan dalam Wahid Invest. Kan, saya simpan dalam Wahid Invest. Walaupun saya taklah ambil yang very aggressive. Saya ambil very konservatif. Tapi walaupun konservatif, saya nampak apa yang saya simpan tu dia tak bagi positif, even dia mula negatif. Jadi saya keluarkan semua. Alright, saya keluarkan semua sebab saya tahu benda ni akan go for some time. Alright, dan saya menggunakan benda ni untuk saya invest pula dalam yang saya faham dia ada potensi yang lebih tinggi. Contohnya saya ambil sebahagian saya invest dalam saham yang saya faham, dan saya ambil sebahagian saya invest dalam emas, saya ambil sebahagian dan saya invest dalam kripto. Jadi semua tu saya clear, dan saya bila compare dalam 6 bulan lebih saya dah buat benda ni. Saya compare bila saya simpan dekat Wahid tadi, at that time lah saya bukan apa, mungkin saya tak dapat satu return yang tinggi, tapi bila saya alihkan hari ni, saya tengok saya dapat dekat 30% dalam kripto, saya dapat dalam 25% dekat saya punya saya punya saham, dan dekat emas tu dia stable, dia naik juga, tapi of course emas tu defensif, tapi pada saya membuat satu switching yang betul. Ini maksud saya. So maksud saya kita kena tahu apa yang kita boleh keluarkan untuk kita generate lebih. Clear So itu yang kedua lah. So cash out the investments yang ada. Alright, sebab bila buat macam tu, sekarang kita ada lebihan cash flow, 20% aku dapat ni, lagi better daripada aku simpan, aku dapat benda yang tak tinggi. Kita tanya soalan kita jawab dulu, lepas tu saya go ke nombor 3.
Okey, ni soalan dia daripada Hayati. Jika saya belum ada loan untuk bisnes, adakah saya perlu buat loan tersebut untuk menjadikan tak? Alright. Kalau awak ni baru nak berniaga, janganlah terus fikir pasal nak ambil loan. Alright, kita kena go through a real business process tanpa loan. Maksudnya kita mula buat bootstrapping. Maksudnya kita ada apa yang ada, kita start dulu. Sehingga bisnes kita ni kita dah nampak, okey, ada dia punya potensi ni. Kita nampak ada potensi, kita nampak bisnes kita ni ada keuntungan dan kita nak kembang. Let's say kita nak macam buka branch baru atau kita nak besarkan perniagaan kita dari segi keluasan dan sebagainya. So kat situ baru kita boleh apply pada loan. Alright. Sebab loan tu kita perlu untuk kita punya bisnes tadi. Betul tak? Kan untuk jadikan modal untuk kita ni. So tapi jangan pula awak loan untuk invest pula. Invest dalam benda-benda yang tak faham. Apa yang saya maksudkan invest dalam bisnes adalah awak gunakan untuk melabur dan istirahat untuk kembangkan bisnes awak. Bukan ambil loan dan nak pergi main kripto ke apa, tak. Itu adalah satu benda yang saya sangat tak setuju dan saya memang kalau adik-adik aku haramkan buat benda tu. Maksudnya aku tak nak kau pinjam dan kau pergi melabur. Alright, itu memang benda yang bodoh lah. Ni memang betul-betul bodoh kalau buat macam tu, right? Sebab pelabur, lebih-lebih lagi kalau pelaburan yang berisiko tinggi, lagilah bodoh. Alright? Jangan terikut dengan ajaran-ajaran sesat macam tu, alright? Itu adalah ajaran sesat pada saya. Alright, so kita dah dapat nombor 2 tadi. Alright. Okey, nombor 2. Ini jadikan kita punya cash flow ni lebih better. Kan lebih better. Maksudnya yang first tadi, alright, kita buat apa tadi? Yang first tadi kita akan buat kita stop apa-apa contribution dalam investment. Kedua, kita mula take out investment yang tak berikan return yang tinggi untuk kita structure balik untuk mendapatkan return yang tinggi dengan business dan benda-benda lain. Yang ketiga juga untuk kita increasekan dalam masa krisis ni, alright, kita buat satu plan bayaran hutang yang kita panggil dia 90 hari. 90 hari delay. Maksudnya kita mula buat satu perancangan untuk kita stop bayar hutang dengan mengambil, bukan kita tak nak bayar, tapi kita tengah ada cash flow tight ni. Cash flow tengah tight. Macam mana kita nak bayar hutang? Okey, katakan saya berhutang setiap bulan ni saya kena bayar 4,000. Katakan dan saya sekarang ni ada 5,000 je. Saya ada 5,000, saya kena bayar 4,000. So kalau saya dah bayar 4,000, saya tinggal 1,000. Saya nak generate ni susah. Saya nak generate benda tu susah. Jadi saya akan mula structure di mana, okey, aku nak lambatkan benda ni untuk 90 hari. Maksudnya saya dah buat kira-kira 3 bulan ni aku tak nak bayar. Tapi duit ni aku nak buat benda ni untuk aku punya bisnes. Aku nak roll balik dalam bisnes aku. Bila kita buat macam tu, kita punya cash flow tu akan menjadi lebih better. So awak ada peluang untuk menjana 5,000 yang awak perlu bayar pada 3 bulan nanti. So delay kan, mungkin dengan sedikit interest dan sebagainya kita boleh bayar. Tapi bila saya cakap macam tu, bukan kita langsung tak bayar tau. Kita boleh bayar, tapi kita rasa macam yang okey, kita boleh bayar kalau kita ada banyak hutang, kita bayar minimum semua. Satu tu kita delay kan. Satu tu, ini sementara tau. Ini semua strategi tau. Kan? Kadang-kadang awak cakap, Allah, nanti kita kan kena bayar interest and everything kan. Yes, memang. Tapi ini strategi untuk kita betulkan balik. Kita buat comeback dalam kita punya business. Alright, sebab tu dia call 90 day debt. 90 cakap 3D. Maksudnya 90 day debt delay. Maksudnya kita delaykan pembayaran kita. Alright, itu kena buat. Ini adalah satu tool yang sebenarnya orang tak tahu dan tak geti guna kan. Alright, sebab dia orang takut kalau tak bayar kan kita kena itu, kena kiri. Yes, memang betul pun. Saya tak cakap macam tu, tapi 90 days adalah satu plan untuk kita delay payment kita. Sebab apa? Biasanya even dalam secret and everything, so bila kita boleh settlekan dalam 3 bulan tu, so you punya secret punya credit rating tu dia okey sikit, melainkan you drag sampai 6 bulan, setahun and everything. So faham benda ni. So saya harap you faham benda ni sebab okey, sebab benda tu is good kan. Is good sebab kadang-kadang kita ni mungkin delay kita tadi mengakibatkan kita 3%.
Kan dia akan charge kita 3%, 4%. Tapi sebab duit tu kita boleh generate 20%, 25%. Contohnya dengan bisnes ni kan, kita boleh generate 25% yang kita boleh gunakan untuk bayar debt kita tadi. Tapi dalam situasi yang kita ada 5,000 dan kita kena bayar 4,000 hutang ni, dan kalau kita bayar 4,000, 1,000 tadi, 1,000 nak rolling untuk buat kita punya percentage tu susah. Sebab tu kita kena faham, kalau aku delay aku hanya kena bayar 3% sebulan. So kira-kira pun 9%. Tapi kalau aku boleh roll balik duit ni, aku boleh buat 25%. So actually I'm doing the correct thing. Kan? Kalau bayar semua, maybe awak bulan depan awak dah tak boleh bayar. Clear tak? So sama juga, daripada langsung tak boleh bayar, lebih baik kita delay the payment. Saya tak cakap jangan bayar, saya cakap delay. Cuba faham, saya cakap jangan tak bayar. Bukan saya cakap jangan bayar, saya cakap delay. So understand benda tu. Right? Sebab ini adalah satu cara untuk kita maximize kita punya cash flow, right? Jadi sebab itulah Abang Abu syorkan anda ni semua. Alright, kalau anda orang bisnes, jangan lupa untuk join Pukat Kaya Abang Abu. Pergi www.abangabu.com, masuk join program ni, sebab 90 hari awak akan dapat like teknik-teknik. Seminggu sekali kita akan ada Zoom untuk belajar certain techniques, recover balik cash flow kita, macam mana kita nak betulkan balik cash flow kita membina pukat-pukat dia. So dalam menggunakan kaedah fintech, teknologi, macam mana kita nak buat benda-benda ni, kan, macam mana kita nak cari duit-duit yang selama ni mungkin kita terlepas pandang, yang hilang, macam mana kita nak get back, kan, semua dengan bantuan dan juga bimbing Abang Abu, right? Abang Abu akan ada kat sini untuk membimbing anda semua dalam keadaan tu, right? Clear, So please, bagi yang belum lagi, janganlah tunggu-tunggu lagi, pergi join RM99 sahaja, alright, untuk awak join program ni. Bagi yang dah join, alhamdulillah, bagi yang dah join Pukat Kaya, awak akan dapat email-email untuk terus join workshop 4 jam tu pada 30 Jun. Dan bagi yang tak boleh tengok, kita ada recording juga, so you takkan rugi apa-apa. Selepas tu Julai tu kita akan start kelas kita. Jadi saya ambil sekali lagi peluang untuk bagi tahu anda, jangan lepaskan peluang ni untuk join apa tadi? Pukat Kaya. Pergi www.abangabu.com ni untuk dapatkan detail-detail dia. Alright, and I tell you, it's going to be like something that you will be so thankful for joining it, because you're going to get so much. Alright, you akan dapat nilai yang beribu-ribu ringgit dengan hanya melaburkan RM99. Alright, so take this opportunity, sebab benda ni offer ni sampai 25 saja. Sebab lepas 25 kita takkan ada promosi untuk, sebab dia harga dia akan naik RM724. Alright, dia akan naik RM724. Jadi take this opportunity, bagi tahu member-member awak ni semua. Okay, tu ada link Suhaimi dah letak link pun. Alright, Suhaimi pandai, dia dah letak link, so you boleh actually just go, click that link, dan awak boleh actually terus register, dan awak akan boleh datang kat sana. Alright, okay, super join. Okay, kita ada siapa ni? Selina dia cakap hutang tangguh. Yes. Bukan satu hutang kita bayar dulu, maksudnya hutang-hutang lain kita bayar minimum, tapi satu hutang tu kita tangguhkan. Alright, supaya kita tahu, ataupun mungkin 2 hutang yang kita tangguhkan. So kita kena buat some planning. Alright, temporary hard investment like unit trust, cash out, bad return investment, and channel dollar to roll a proven track record, 90-day delay in settling debts, accommodate business revenue. Very good. Ni aku suka pasal Suhaimi ni. Dia ni kan orang belajar English ni kan, dia macam tu, dia cepat, kan. Dia boleh tulis dengan cepat. Tu Suhaimi dah bagi link, tapi join lah. Tu saya punya nasihat, dan juga saya punya real suggestion. So join this, because you going to get it. Okay, Fauzi, saya rasa Faizul dah join. Jom join Pukat Kaya, best. Okay, so itulah 3 strategi yang sebenarnya boleh pakai dalam kita membetulkan balik kita punya cash flow dalam bisnes kita. Sebab dalam keadaan krisis macam ni, ramai orang punya problem adalah cash flow. Mereka tak tahu macam mana nak betulkan balik cash flow dia, dan macam mana dia nak kuatkan dia punya cash flow. Dia tak faham sebab pelbagai benda yang berlaku. Dan ramai orang ni yang tak faham sebenarnya ilmu-ilmu macam ni. Sebenarnya susah orang nak share. Alright, susah orang nak share sebab dia sendiri tak tahu. Ramai yang tengok yang glamour-glamour ni, dia tak faham pasal finance. Diorang ni faham pasal marketing. Marketing dia memang gempak. Aku ni bodoh marketing.
kan tak gerti pun marketing. Tapi alhamdulillah sebab saya serahkan marketing pada Allah. Saya cakap, ya Allah, Engkau yang jaga marketing aku, Engkau bagilah apa yang baik untuk aku, Engkau bagi kan. So aku leave it. So apa yang aku boleh buat, ya Allah, inilah yang Kau bagi aku nak share benda ni. Marketing ni aku tak pandai, ya Allah, aku dah usaha macam-macam, Kau je lah take care kan. Tapi alhamdulillah bila kita serahkan pada Allah, tak ada benda yang akan rugi. Percayalah cakap saya, bila kita serahkan benda yang kita tak tahu, kita tak faham, kita tak mengharapkan manusia, kita serahkan pada Allah dan kita buat apa yang kita mampu. Alright, so insyaAllah Allah akan tunjukkan banyak benda yang yang kita pakai marketing, pakai orang pun dia tak jadi. Dia macam tu. Walaupun mungkin orang tak faham apa yang saya cakap, sebab benda tu dari segi mata kasar kita dia tak nampak. Dia tak nampak, tapi itulah dia punya kelebihan bila kita menyerahkan sebulat-bulatnya pada dia. Right? Okay, so kita ada siapa lagi? Tak rugi join Pukat Kaya. Jom ajak kawan-kawan yang lain memang yang tengah teraba-raba dalam hidup. Betul. Saya memang setuju dengan apa Mahfazah cakap ni. So kalau you ada kawan-kawan dan memang you perhati, memang you rasa orang yang nak bantu kawan-kawan, saudara, mara, semua orang yang awak rasa awak boleh bantu, ini satu peluang untuk awak buat satu amal jariah. Sebab saya rasa dengan hanya RM99 ni, mereka akan rasa berbaloi sangat. Dan dalam minggu yang pertama ni, awak insya-Allah akan dapat balik awak punya RM100 ke RM200, RM300. Sebab saya akan adakan banyak benda-benda untuk awak benefit. Sebab saya tak nak orang yang join ni dia rasa rugi. Saya nak orang ni dapat dia punya pulangan dia, right? Dan juga dapat membentuk sistem pukat dalam bisnes dia untuk dia grow macam orang lama dulu. So cuma konsep lama dengan teknologi baru digabungkan untuk memberikan kesan yang terbaik. Okey, so itu sedikit yang Abang Abu nak kongsikan. Okey, so ada tak soalan yang mungkin awak nak tanya juga? Okey. Alright, okay. Now saya tengah live dan sharekan your live, bang. Harap dapat semua memberi manfaat. Oh, Abang Zulaipa ni dia buat live, lepas tu dia sharekan aku punya live. Lagi best. So dia, orang yang datang tu dia tengok live aku tapi dekat page dia. Okay, so saya rasa itulah sedikit sebanyak yang saya dapat kongsikan pada hari ini. Definitely besok ada lagi ilmu-ilmu dan trick and tips yang saya akan bagi. Dan esok ada dua, pagi saya akan ada live dan tengah hari saya ada Wednesday Web bersama dengan Muslim Coaches Association. Alright, so insyaAllah kita akan nak wrap up sebentar lagi. So ada tak apa-apa soalan ataupun ada apa benda yang nak share, boleh komen sekarang, boleh Abang Bu jawab sebelum kita tutup kita punya session pada hari ini. Alhamdulillah saya sangat teruja dengan kehadiran anda, interaksi anda, soalan anda, so it shows that how much people can benefit walaupun sharing kita ni taklah macam gah sangat. Maybe benda yang biasa untuk kita, tapi benda tu boleh buka mindah ramai orang sebelum ni. Mungkin tak terfikir benda-benda yang kita share tadi, tapi dia sebenarnya boleh membuka minda dan memberikan idea baru ataupun semangat baru untuk mereka cakap, yes, I want to do this so that I can actually afloat. Dan alhamdulillah benda tu bila beri manfaat pada orang tu, pastinya kita juga akan dapat kebaikan daripada apa yang kita kongsikan tadi. Jadi saya nak adik-beradik terus kongsikan benda-benda yang awak faham, benda-benda yang awak tahu kepada orang-orang yang memerlukan pada pagi ni, pada saat ni, right? Mantap, sedekah juga tu, tapi bagi saya idea baru, bagus, very good. Okey, lalu masa berlalu hari ini, energi sangat tinggi. Yes. Alright, kita ada siapa ni? Abang Abu sharekan link untuk join seminar abang. Okey, kalau nak tengok tu seminar tu, si Suhaimi dah share. So saya tak nak share, saya lah, kalau awak nak pergi pun boleh tengok dekat abangabu.com, ada benda-benda tu. Tapi kena link terus nak join. Suhaimi, mana Suhaimi? Kau share lagi sekali kau punya link tu. So dia dah share link tu, siapa yang pergi sana boleh terus join program. Dia bukan seminar, dia adalah satu program. Program ni dia berjangka masa panjang. Okey, tapi RM99 saja. Lepas tu kita bukan buat video saja, kita live, kita ada banyak perbincangan,
and all those stuff. Dan kita betulkan, kita ada plan pukat tu, macam mana kita nak membina pukat dalam bisnes-bisnes dan juga persendirian kita juga. Itu yang kita akan sharekan, right? Okay, thank you for the tips. Moga Allah murahkan Allah mana ni? Allah murahkan rezeki. Amin, amin. Terima kasih Nur Syahidah. Alright, so kalau tak ada apa-apa lagi soalan, tu nampak Zul dia cakap apa tu? Aku pun taruh link at your FB lah, Zul Apple. So dia dah letak link dekat you punya ni. So okay, insyaAllah sama-samalah kita doa pada Allah SWT. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini Allah rahmati. Mudah-mudahan ilmu ini akan menjadi cahaya dalam hidup kita untuk menjadikan kita lebih baik dalam pengurusan kewangan kita, dan juga dia memberikan kita cahaya dan juga panduan untuk kita mencapai kejayaan luar biasa. Mudah-mudahan Allah juga bimbing kita agar dengan kejayaan dan kekayaan kita ni akan kita dapat gunakan untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kejayaan dan kekayaan ini memberi manfaat pada kita di dunia dan di akhirat. Alright, saya juga doakan mudah-mudahan Allah lindungi kita semua daripada sebarang wabak yang sedang melanda seluruh dunia ni. Kita dilindungi, diberikan syafaat dan syifah untuk kita sembuh sekiranya kita terkena, disentiasa diberikan kekuatan, keimanan dan takwa yang tinggi, diberikan kesabaran dan melalui ranjang-ranjang dan ranjau-ranjau kehidupan ini, insya-Allah. Right? So itu sajalah, dan saya doakan mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Yang baiknya itu semua datang daripada Allah, dan mungkin ada kesilapan dan kekurangan itu adalah dari diri saya sendiri. Jadi saya sekali lagi mohon maaf dan ampun, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja daripada Abang Ambu. Best. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta Allah ya Muhammad, anta misbahus suduri, anta